Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 4, iaitu kita akan masuk kepada bab 7 berkaitan dengan usaha ke arah kemerdekaan. Baik, ada sedikit sinopsis. Mari kita lihat kesedaran politik selepas Perang Dunia Kedua. Kesedaran politik selepas Perang Dunia Kedua mencetuskan aspirasi rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Jadi idea negara merdeka dicetuskan oleh pelbagai golongan untuk membentuk negara berdaulat. Usaha mencapai kemerdekaan dilakukan bagi memenuhi gesaan British supaya perpaduan rakyat berbilang kaum dapat diwujudkan sebagai prasyarat untuk merdeka. Perpaduan berbilang kaum itu ialah Melayu, Cina dan India yang berada 3 kaum yang terbesar di tanah Melayu. Oleh sebab itu, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum iaitu CLC, pembentukan sistem ahli, sistem pendidikan kebangsaan serta kerjasama parti politik telah dilakukan sebagai usaha ke arah kemerdekaan. Baik, sebelum kita teruskan, mari kita lihat intipati pembelajaran. Apa yang akan kita pelajari dalam bab ini? Yang pertama, kita akan lihat latar belakang idea negara merdeka. Yang kedua, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. Okey. Yang ketiga, pembentukan sistem ahli. Yang keempat, pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Dan yang kelima, penubuhan parti politik. Baik, seterusnya elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Ini pun perlu pelajar ambil perhatian kerana dalam soalan objektif biasa ditanyakan juga tentang nilai kewarganegaraan, nilai sivik, dan dalam soalan struktur juga ada ditanya tentang nilai kewarganegaraan daripada topik yang dipelajari. Baik, untuk bab 7, pelajar ada elemen kewarganegaraan, kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Yang kedua, permuafakatan. Nilai pemuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat di negara kita. Dan seterusnya, kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara. Dan yang keempat, berorganisasi dalam perjuangan. Okey. Baik, kita teruskan kepada KPS, iaitu kemahiran pemikiran sejarah. Ini pun perlu pelajar ambil perhatian kerana soalan-soalan biasanya mengambil kira daripada KPS ini. Okey. Jadi yang pertama dari segi kronologi ialah pelajar perlu memahami kronologi usaha ke arah kemerdekaan. Maknanya pelajar perlu tahu apakah usaha ke arah kemerdekaan dari segi kronologinya. Kemudian yang kedua dari segi meneroka bukti. Okey, kejayaan pembentukan kerjasama antara kaum. Ini pelajar perlu ambil perhatian kejayaan. Apakah kejayaan daripada pembentukan kerjasama antara kaum? Baik, yang ketiga tentang imajinasi, kegigihan pemimpin dalam membentuk perpaduan kaum. Ini boleh jadi soalan pecahan C dalam soalan esei. Okey. Kemudian 4, membuat interpretasi keperluan membentuk sistem pendidikan kebangsaan. Okey, ini pun biasanya akan masuk dalam soalan esei. Dan yang kelima, membentuk rasionalisasi, iaitu kepentingan memelihara keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum. Ini biasanya diletakkan dalam pecahan soalan C, soalan esei. Okey. Ataupun dipanggil juga sebagai soalan kebat. Sebab itu pelajar perlu mengambil perhatian dengan apa yang telah diletakkan dalam KPS. Baik, kita teruskan kepada 7.1,
iaitu latar belakang idea negara yang merdeka. Okey, latar belakang idea negara merdeka. Jadi, mari kita lihat perkembangan politik antarabangsa. Okey. Dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Dia mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat telah mencetuskan idea negara merdeka. Okey, jadi mari kita lihat bermula daripada tahun 1938. Ini yang pertama, yang paling awal. Okey. Iaitu Kesatuan Melayu Muda ataupun dikenali sebagai KMM ya, dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Okey, dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Okey, jadi idea ini adalah merupakan untuk penyatuan bangsa dan dunia Melayu. Okey, bangsa dan dunia Melayu. Okey, berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama. Okey, iaitu Melayu. Jadi selepas KMM diharamkan, okey, iaitu idea Melayu Raya terus diperjuangkan oleh KRIS dan juga PKMM. KRIS ni ialah Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung dan juga Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Okey, PKMM. Baik, kita teruskan pada tahun 1945, Parti Kebangsaan Melayu Malaya ya, ataupun PKMM ni ya, yang tadi telah meneruskan perjuangan KMM, dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad dan juga Ahmad Bostamam. Jadi parti ini telah menetapkan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan kerjasama kaum yang lain ya, untuk membentuk perpaduan. Jadi PKMM ni perjuangan dia adalah memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Okey, konsep Melayu Raya. Jadi menggunakan slogan Merdeka. PKMM ini telah berhasrat untuk mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Okey, ini perjuangan Parti Kebangsaan Melayu Malaya ataupun PKMM. Baik, kita teruskan untuk tahun 1946. Beberapa parti politik lagi telah wujud. Di sini kita melihat ada banyak parti politik yang wujud. Okey. Kita mulakan dengan Angkatan Pemuda Insaf. Okey, kita labelkan dia sebagai nombor 1 ya untuk tahun 1946. Okey, Angkatan Pemuda Insaf juga dikenali sebagai API, dipimpin oleh Ahmad Bostamam. Okey, pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi. Okey, menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Risalah Testament Politik API diterbitkan pada bulan Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah, di mana menyeru perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut. Okey, jalan terbuka secara lembut. Namun begitu, perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Pendekatan dan imej radikal ini menyebabkan API telah diharamkan oleh British. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang kedua dalam tahun 1946, iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Okey, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, mempelopori gerakan ini dan menentang penyerahan
Sarawak kepada British. Jadi pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintah Brooke. Di bawah pemerintahan Brooke. Jadi PKMS ini adalah salah satu parti yang telah menentang penyerahan Sarawak kepada British. Penubuhan ingin berkerajaan sendiri sebagaimana yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke. Okey. Kita teruskan kepada pergerakan Melayu, pemuda Melayu. Cikgu labelkan dia sebagai yang ketiga. Okey. Kontroversi penyerahan Sarawak kepada British melahirkan pergerakan pemuda Melayu ataupun PPM di Sibu. Sibu. Jadi setakat ni kita tahu dua ni adalah di Sarawak. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dan juga Pergerakan Pemuda Melayu. Ini juga di Sarawak. Tapi yang ini di Sibu. Okey, di Sibu yang rela berkorban jiwa. Rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Okey, jadi catatan merdeka dalam surat menyurat PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Anggota PPM ini menubuhkan Pakatan Sulit. Ada Pakatan Sulit Rukun 13 yang nekat membunuh Governor, pegawai British dan Datuk Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Jadi penubuhan Rukun 13 ini membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial British. Baik. Seterusnya yang keempat, kita ada UMNO. Okey. United Malays National Organization ataupun juga UMNO. Okey, dipimpin oleh Datuk On Jaafar. Okey, berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu. Ini fokus kepada orang Melayu dan kedudukan raja-raja Melayu dengan slogan Hidup Melayu. Yang ini memang fokus kepada Melayu sahaja. Jadi UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu. Okey. Dan kedaulatan raja-raja Melayu. Jadi pada tahun 1951, slogan UMNO diubah kepada Merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. Okey, baik. Itu dia 4 yang parti politik yang wujud pada tahun 1946. Kita teruskan lagi, ada 2 lagi, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Cikgu labelkan kepada yang kelima. Okey, baik. Perjuangan PKMM untuk kemerdekaan tanah Melayu mempengaruhi penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan PKML. Okey, di Sabah. Yang ini di Sabah. PKML ini dipimpin oleh Tengku Nordin dan juga Zakaria Gun. Okey, menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Jadi laungan Hidup Melayu Merdeka dalam penulisan surat Zakaria Gun kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Okey. Baik, seterusnya yang keenam ialah Malayan Indian Congress. Okey, atau juga dikenali sebagai MIC yang diasaskan oleh John TV. Okey, meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Jadi ini adalah parti orang India. Mereka ingin bekerjasama dengan kaum lain untuk kemerdekaan tanah Melayu. Jadi MIC telah menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Jadi inilah yang diperjuangkan oleh MIC.
Baik, kita teruskan pada tahun berikutnya, ya, iaitu pada tahun 1947, muncul lagi satu parti yang dengan kesedaran politik, iaitu Hizbul Muslimin. Okey, mari kita lihat bagaimana munculnya Hizbul Muslimin ini, di mana perhimpunan rakyat di Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggul di Perak melahirkan Majlis Agama Islam tertinggi, iaitu MATA, yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Sheikh Fadullah Suhaimi, Sheikh Abdullah Fahim. Jadi perhimpunan MATA ini telah melahirkan Hizbul Muslimin. Jadi apa matlamat mereka? Ingin mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Okey. Jadi British yang tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin ini juga telah mengharamkan pertubuhan ini. Okey. Baik, kita teruskan pada 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian wujudnya Malayan Chinese Association, ataupun MCA. Okey. Ini di bawah pimpinan Tan Cheng Lock. Okey, dia menegaskan bahawa MCA mempunyai tugas untuk menjadikan tanah Melayu yang berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Bagi menjayakan matlamat tersebut, MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina, menyatukan dulu masyarakat Cina, kemudian bekerjasama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. Jadi itu matlamat MCA. Okey, 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian lagi. Okey. Ini selang 2 tahun. Aku tuliskan sini selang 2 tahun. Okey. Kemudian sini pun selang 2 tahun lagi. Okey. Wujud pula 3 parti. 2 parti. Okey, 2 parti politik. Okey, iaitu Parti Islam Setanah Melayu. Okey, cikgu labelkan nombor 1. Parti Islam Setanah Melayu. Okey, di mana idea negara Islam diteruskan melalui penubuhan Parti Islam Setanah Melayu ataupun PAS, oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang dipertua PAS, menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa, yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Kemerdekaan bagi PAS ialah tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Ini pun sama dengan perjuangan Hizbul Muslimin tadi, ingin merdeka sebagai sebuah negara Islam. Kemudian yang kedua, dalam tahun 1951 kita ada Independence of Malayan Party, IMP. Baik, ini telah diasaskan oleh Dato' Onn Jaafar untuk melaksanakan idea tanah Melayu untuk Malayan. Tanah Melayu untuk Malayan. Selepas tahun 1949, pemikiran politik Dato' Onn Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Bagi Dato' Onn Jaafar, tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum yang lain yang diterima menjadi rakyat tanah Melayu, iaitu Cina dan India. Beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Jadi inilah dia parti politik yang wujud bermula daripada tahun 1938 sehinggalah tahun 1951. Dan kita lihat sedikit kesimpulan. Idea negara merdeka
tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita yang meliputi pelbagai ideologi terhadap keinginan bebas daripada kolonial British. Walaupun wujud kepelbagaian idea negara merdeka, semuanya menjurus ke arah matlamat yang sama, iaitu mempertahankan kedaulatan negara. Jadi itu sahaja dalam 7.1, iaitu latar belakang idea negara merdeka. Jadi kita melihat banyak pertubuhan-pertubuhan politik yang wujud hasil daripada kesedaran perkembangan politik antarabangsa dan juga serantau, mewujudkan kesedaran dalam negara kita untuk memperjuangkan kemerdekaan dan bebas daripada cengkaman British. Baik, kita akan teruskan nanti kepada 7.2. Jadi itu sahaja untuk 7.1. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.